Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Skuad Rejah sekarang ni berada di Sungai Pahang di Pekan. Jadi hari ini kita datang ke sini untuk meninjau isu yang sedang membelenggu pengusaha ikan sangkar dan juga pengusaha rumah rakit sepanjang Sungai Pahang dari jambatan ini, jambatan Sultan Abu Bakar. Pengusaha ini yang sudah bertahun-tahun, ada yang telah menghabiskan modal ratus ribu ringgit untuk membina rumah rakit, untuk membina sangkar ikan yang menjadi sumber ekonomi kepada mereka. Ada penduduk di kawasan ini dengan adanya aktiviti pelancongan yang sering dikunjungi, yang mendapat tempahan daripada dalam dan luar negeri Pahang. Jadi tiba-tiba dipahamkan pengusaha-pengusaha ini diberikan satu surat notis daripada kerajaan yang mengarahkan mereka mengosongkan kawasan tebing semua ini, tebing sungai ini, kerana ada usaha pembinaan tempatan banjir yang dibuat oleh pihak kerajaan, ya. Jadi kami hadir ke kawasan ini untuk mendengar sendiri, untuk melihat sendiri, mendengar rintihan dan rayu kepada pihak kerajaan agar membela nasib pengusaha-pengusaha ini, kerana mereka amat mengharapkan sokongan dari mereka. Mereka sudah lama beroperasi di sini dan arahan supaya mereka mengosongkan dalam masa 14 hari. Jadi kesian majoriti mereka ini yang berbangsa Melayu, beragama Islam, yang telah mendapat notis daripada kerajaan, dan Skuad Rejah datang ke sini untuk meninjau dan juga memantau isu. Kita berharap kerajaan beri sokongan pada mereka, walaupun ada usaha mengarahkan mereka ini berpindah ke tempat lain. Tapi apa, nak pindah ke mana? Ini sungai. Kalau nak berpindah, semua kawasan ini akan digunakan sebagai tempatan banjir dan sebagainya. Tetapi tolonglah beri ruang kepada pengusaha-pengusaha ini, kerana mereka adalah anak-anak tempatan pekan yang perlukan pembelaan daripada pemimpin setempat, daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab, daripada kerajaan yang peka dan prihatin nasib rakyat Mahai. So, macam mana? Tengok apa yang berlaku di kawasan ini. Jom kita terjun. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang bergerak untuk meninjau keadaan di sepanjang Sungai Pahang di Pekan ini. Kita nak tengok projek jambatan banjir di situ, projek jambatan banjir yang mana arahan dikeluarkan kepada pengusaha ternakan ikan sangkar dan juga pengusaha rumah rakit, agar merubuhkan rumah ataupun notis dikeluarkan oleh pejabat tanah dan daerah supaya mereka mengosongkan tempat itu dalam masa 14 hari kerana projek jambatan banjir ya. Dari jambatan Sultan Abu Bakar tadi kita bergerak sampai ke kampung Pulau Padi di situ tadi, dan Kenangi. Ini antara rumah-rumah rakit yang masih ada, nampak tu. Inilah dia, kita dapat melihat keadaan
industri ikan sangkar. Kenapa industri ikan sangkar ini hendak dihalang, dihapuskan, diarahkan berpindah? Tapi kalau nak berpindah ya, pejabat tanah arahkan berpindah tempat lain, nak pindah ke mana? Sebab kawasan sungai inilah dia kawasan sungai, dan kawasan ini akan dibuat tempatan banjir, sedangkan bukanlah semua penduduk yang membina sangkar ini sebenarnya kan. Okey. Jadi kita cuba tengok tinjau di sebelah depan ini, masih lagi di kawasan Pulau Keladi ya. Nampak tu ya. Jadi ini yang kita nak terjang untuk kita melihat keadaan yalah di kawasan ini. Kita nak membela pengusaha-pengusaha yang memerlukan pembelaan. Okey, ini kawasan Pulau Keladi lagi. Kita tengok ada, inilah dia keadaan pengusaha ikan sangkar, dan sebelah sana tu tempatan banjir yang sedang dibina. Tapi kalau kita tengok di sini, dia tidak mengganggu langsung sebenarnya kerana boleh saja dibina tempatan banjir di situ, kerana sangkar ikan ini terletak di sebelah sini. Dan ini yang mengelirukan kepada pengusaha apabila notis diberikan oleh pejabat tanah supaya mereka beri notis 14 hari untuk menghentikan ataupun menutup kawasan ini, untuk mengosongkan kawasan yang berkenaan ya. Ni tengok ni ya. Jadi apalah nasib kepada pengusaha-pengusaha ikan sangkar di pekan ini apabila kawasan ini diminta dikosongkan, dan masing-masing sudah menerima notis 14 hari. Dan kita berharap kerajaan memberi perhatian kepada pemimpin-pemimpin, kepada pemimpin masyarakat, kepada pihak kerajaan, beri perhatian, bantulah mereka, kerana inilah sumber pencarian sebahagian penduduk di kawasan ini. Dan kalau kita tengok tadi tempatan banjir itu, kita pun agak hairan bagaimana arahan boleh dikeluarkan supaya kawasan ini dikosongkan, sedangkan bukanlah ikan sangkar ataupun ini dibina di sepanjang sungai. Ini hanya beberapa lokasi saja. Dan macam sekarang ni kita berada di kampung Pulau Keladi. Kita masih lagi berada di kampung Pulau Keladi ya. Inilah dia keadaan sangkar ikan yang biasanya ada ikan patin, ikan tilapia, lagi macam tu ikan baung yang diternak ya. Ikan kerai pun ada. Jadi mereka dah mengusahakan kawasan ini ada yang dah lebih 10 tahun ya. 5 tahun hingga 10 tahun ya. Dengan kos yang ada mencecah ratusan ribu ringgit ya. Jadi diminta pihak kerajaan beri perhatian kepada pengusaha-pengusaha ini, kerana di ketika musim COVID-19, di ketika mereka baru mahu bernafas daripada masalah ekonomi, yang mana kawasan-kawasan rumah rakit juga terpaksa ditutup kerana PKP dan sebagainya. Jadi tiba-tiba keluar arahan ya supaya mereka mengosongkan kawasan ini. Anda sudah melihat bagaimana keadaan Sungai Pahang dan bagaimana isu berkenaan dengan rumah rakit dan juga sangkar ikan. Dan kita melihat isu ini adalah satu ketidakadilan kepada mereka yang telah memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan. Dan dipahamkan ketika pelancaran projek tempatan banjir ini, kerajaan sendiri berjanji akan membantu meningkatkan ekonomi penduduk kampung
kampung. Lantaran itu mereka membenarkan tanah-tanah mereka untuk diambil alih bagi projek rakyat, projek pembangunan tempatan banjir untuk maslahat rakyat. Dan kenapa selepas projek ini nak dijalankan sekarang ini, tiba-tiba mereka cuba untuk menghalang pengusaha-pengusaha sangkar ikan dan juga rumah rakit ini terus beroperasi di sini. Apa salahnya ketika pembinaan tempatan banjir itu pindahkan saja sekejap pengusaha ini ke tempat yang lain, kemudian mereka berpindah balik ke lokasi yang telah mereka usahakan sejak sekian lama. Ini adalah bukti bahawa kerajaan harus mengambil perhatian perkara ini. Jangan semudah ABC saja mengarahkan mereka ke mengosongkan kawasan ini dan bersetuju untuk menggantikan tempat yang lain sebagai tanah itu, sedangkan kawasan sungai ini semuanya tanah adalah milik kerajaan dan juga milik orang-orang lain. Sudah ada nama orang lain. Mana boleh pindah daripada kawasan ini kemudian bina di tempat lain semudah yang disangka. Dan kalau kita lihat kenapa projek-projek yang melibatkan orang kampung, iaitu anak jati pekan ini mahu dihalang oleh kerajaan, sedangkan kalau kita lihat di depan lagi, di depan lebih daripada 5 km kawasan ini, di Tanjung Medang di sana tu, di kawasan-kawasan perumahan perkampungan Kamboja di hujung sana tu, kita lihat banyak sangkar-sangkar ikan, banyak rumah-rumah yang dibina secara haram di kawasan itu. Kenapa rakyat tempatan hendak diperkotak-katikkan, sedangkan warga asing diberi kemudahan dan layanan yang istimewa di kawasan ini? Ini yang menjadi persoalan. Justru saya menggesa kepada pihak kerajaan, andainya kamu mengambil tindakan kepada orang-orang kampung, beberapa kerat penduduk ini, warga tempatan, orang Melayu, Islam kita, orang pekan, kita akan terus bangkit membela mereka, kerana mereka adalah rakyat Malaysia, warga Pahang, anak jati pekan yang perlu diberi pembelaan. Bukannya warga asing, warga-warga yang dibawa dipunggah ke kawasan ini, yang dibawa membina penempatan mereka. Sangkar-sangkar ikan begitu banyak dengan sokongan daripada kerajaan, sedangkan ada di antara mereka tidak mempunyai dokumen yang sah. Mereka diberikan layanan istimewa. Walaupun kita tahu pembinaan tempatan banjir ini dalam jarak 5 km, dan kita melihat sendiri di tempatan banjir yang dibina di sebelah Etisha Bandar di sana, kalau kita lihat di sini tidak ada penjagaan. Ada pokok-pokok yang tumbuh di situ, ada kayu-kayu hutan, kayu balak yang dibiarkan di situ, tidak ada penjagaan yang rapi daripada pihak kerajaan. Justru apakah motif mengatakan dengan mengarahkan mereka berpindah, bahawa kalau mereka duduk di situ boleh mengganggu tempatan banjir, merosakkan tempatan banjir? Justru sila beri perhatian, dan kita akan terus mengangkat dan membela isu rakyat ini. Orang tempatan kamu injak-injak, kamu halang mereka untuk mencari rezeki, menambahkan ekonomi. Orang asing kamu berikan kamu berikan muka, maknanya anak di rumah mati kelaparan, tapi orang luar yang kamu nak susukan. Kuman di seberang laut kamu nampak, tapi gajah di depan mata kamu tidak nampak. Jadi kenapa kamu nak susukan kera di hutan? Ini yang kita tidak faham. Ini yang kita sedang kaji, kenapa orang tempatan dihalang. Sedangkan bagi saya, sekadar pandangan saya, tidak wajar, kerana mereka ini sudah lama beroperasi dan mereka juga memberikan kerjasama kepada kerajaan untuk membina tempatan banjir ini dalam urusan pengambilan tanahnya, dalam urusan berbagai-bagai urusan, kerana memikirkan kepentingan orang awam dan rakyat pekan ini sendiri. Justru kita menggesa pihak kerajaan supaya mengkaji balik kebenaran untuk mereka pengusaha-pengusaha ini mengosongkan kawasan. Walaupun ada tertakluk kepada Akta Kanun Tanah Negara dan sebagainya, tapi bagi saya di negeri Pahang ini
kita lihat isu Musangking, walaupun ada tertakluk notis pengosongan, tetapi pengusaha-pengusaha kebun-kebun haram Musangking hanya sebahagian saja yang ditebang, tapi ribuan lagi ekar boleh beroperasi seperti biasa. Saya dipahamkan, maka walaupun ada notis, tapi ia ni boleh dicabar di mahkamah. Jadi kenapa kamu nak tekan penduduk setempat yang tidaklah merosakkan kawasan ini? Kalau kita lihat aktiviti perlombongan pasir di seberang jambatan sana lagi merosakkan ekoturism, merosakkan sungai dan sebagainya, sehingga sungai menjadi cetek. Tetapi pihak berkuasa membenarkan operasi itu berjalan tanpa ada SOP, tanpa merujuk SOP yang sepatutnya, hingga mereka boleh melombong di tepi-tepi tebing, berhampiran dengan tebing dan sebagainya. Ini yang kita perlu kaji, dan kita perlu ingat bahawa rakyat ini adalah rakyat tempatan. Yang kita bela ini, yang saya bela, yang kita bangkit ini adalah penduduk di kawasan ini, bukan orang luar, bukan warga asing. Justru sokongan semua amatlah dihargai, dan teruskan kita membela rakyat untuk kepentingan rakyat marhain secara semua. Okey, jangan lupa untuk anda like, follow, share dan subscribe channel CMKTV, Suara Rakyat Marhain. Kita jumpa lagi dalam edisi terjah yang selanjutnya selepas ini.